Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah sekali lagi saya dapat bersama-sama dalam satu lagi video. Yang ini video disiarkan juga di laman Facebook page Live Track Learning dan juga di channel YouTube Nak Bina Omar. Jadi sekiranya tuan dan puan menonton melalui video di channel YouTube ataupun sedang bersama-sama menonton video ini di platform Facebook, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jadi hari ini alhamdulillah kita dapat meneruskan satu lagi hari yang seterusnya untuk kita lalui, dan kita teruskan dengan rancangan yang kita dah sediakan lah. Semua kita tiap-tiap hari kita ada perkara-perkara yang kita dah senaraikan untuk kita buat, ada perkara-perkara yang kita dah susunkan untuk kita selesaikan dan untuk kita capai dalam tempoh setiap hari itu. Jadi hari ini saya bawa satu lagi topik perbincangan berkenaan dengan transisi. Jadi tuan dan puan boleh semak video terdahulu, video yang sebelum ini. Saya ada bercakap tentang transisi enterprise ke PLT. Itu adalah antara respon kepada tuan dan puan yang menghantar beberapa soalan melalui channel YouTube dan juga email. Jadi hari ini saya sambung transisi enterprise ke sendirian berhad. Jadi sebenarnya tuan dan puan dah banyak kumpulkan maklumat. Jadi tuan dan puan dah orang sebut sebagai tuan dan puan dah banyaklah menghubungi ataupun masuk dalam kelas, pergi seminar, dan kebanyakannya tuan dan puan dah tahu dan ada maklumat macam mana ataupun apa yang nak kena buat apabila tuan dan puan nak mentransisikan. Maksudnya tuan dan puan sekarang mengurus dengan lesen enterprise dan mahu sekarang ni nak ubah kepada pengurusan bersyarikat sendirian berhad atas banyak faktor dan atas banyak sebab. Jadi selain daripada orang kata nak mengurus bab-bab cukai, sebenarnya perkara yang penting adalah untuk mengembangkan bisnes. Jadi ada beberapa usahawan yang saya temui di mana mereka sebenarnya sudah merancang beberapa perkara, termasuk meningkatkan nilai aset dalam perniagaan. Jadi untuk meningkatkan nilai aset dalam perniagaan, salah satu perkara yang mereka buat adalah untuk acquire ataupun untuk mendapat modal tambahan ataupun bank facility. Jadi untuk tujuan itu, mengukuhkan pengurusan perniagaan kepada pengurusan dengan cara sendirian berhad adalah merupakan salah satu cara yang dibuat. Jadi katalah contoh tuan dan puan ada rancangan untuk membeli sebuah bangunan, contoh sebuah bangunan, maka sebenarnya dalam keadaan itu juga tuan dan puan perlu membina profil kewangan perniagaan tadi. Untuk membina profil kewangan perniagaan yang cantik, maka tuan dan puan biasanya tuan dan puan akan mengubah ataupun akan menyusun semula perancangan dan strategi yang tuan dan puan ada itu kepada pengurusan syarikat sendirian berhad. Jadi salah satu perkara penting yang kita tahu apabila kita kata kita buat transisi dari enterprise ke syarikat, tak kiralah sama ada PLT atau sendirian berhad, kita memerlukan satu disiplin dalam bentuk pengurusan. Jadi ada sesetengah usahawan mungkin orang kata sudah membuat kajian ataupun sudah belajar. Jadi ada beberapa senario di mana kita sebagai usahawan bila kita banyak belajar, dapat banyak maklumat, kita tak buat-buat, kita akan takut. Kita takut yang kita risau kita buat salah. Tetapi tuan dan puan, itulah hakikat kehidupan dan itulah perkara yang kita perlu hadapi, iaitu apabila kita melakukan sebarang perubahan, dia adalah perkara yang baru. Dan apabila perkara baru, kita perlu bersedia untuk melakukan kesilapan dan mengurus risiko kesilapan-kesilapan tu. Kena urus risiko tu. Jadi salah satu cara untuk mengurus risiko itu apabila kita buka syarikat sendirian berhad, tuan dan puan, pertama yang saya sarankan adalah untuk melantik ahli lembaga pengarah ataupun board of directors yang betul untuk syarikat tuan dan puan. Kalau tuan dan puan kata memang buka perniagaan tu berpartner 2 orang sahaja atau 3 orang, semasa enterprise pun ada partnership, dan bila masuk dan tukar kepada sendirian berhad masih mengekalkan partners yang sama, maka tuan dan puan perlu ada perbincangan untuk mengurus dan menyusun struktur pengurusan apabila bertukar kepada pengurusan sendirian berhad.
Jadi saya yakin tuan dan puan dah jumpa company secretary, dah buka syarikat, tetapi sekarang ni situasinya adalah bagaimana nak mengurus transisi daripada pengurusan enterprise itu kepada Sdn Bhd. Untuk bahagian teknikal, bahagian bagaimana pengurusan akaun secara asas itu tuan dan puan boleh rujuk video terdahulu, tetapi saya recap juga sekarang ni, saya recap dulu kerana apabila kita kata kita buka, kita dah jalan business enterprise tu, mungkin kita dah jalan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita dah jalan. Jadi tuan dan puan paling tidak mesti ada laporan kewangan 3 tahun yang terkini. Kalau tidak pun yang terakhir tu mesti ada management account-nya yang dah siap. Dan minta akaun pastikan ianya betul lah. Minta accountant pastikan yang laporan kewangan tu betul. Jadi bila dah begitu, maksudnya tuan dan puan akan ada satu nilai dalam balance sheet yang boleh dibawa kita isytiharkan dia sebagai paid up capital untuk syarikat Sdn Bhd. Jadi masa mula-mula buka tu mungkin nilai tu belum dizahirkan, tetapi tuan dan puan bila dah ada laporan tu dah siap. Contoh untuk tahun 2020 balance sheetnya dah siap. Apa saja amount yang tuan dan puan declare dalam tu boleh dibawa masuk, termasuklah aset-aset berbentuk cash, aset-aset berbentuk tangible dan intangible tu tadi sebenarnya tuan dan puan boleh bincang. Dokumentasinya company secretary buat, tetapi kiraannya tu biar accountant yang buat untuk dibawa masuk sebagai paid up capital untuk syarikat Sdn Bhd tu tadi. Jadi keadaan itu selesailah. Jadi untuk urusan enterprise, katalah enterprise itu masih lagi ada rekod-rekod kontrak kerja ataupun masih lagi ada rekod-rekod untuk penerimaan bantuan-bantuan kerajaan, maka lesen enterprise itu tuan dan puan masih perlu kekalkan, tetapi akaunnya dikosongkan, maksudnya dormantkan akaunnya. Lesen enterprise itu masih wujud hanya untuk memegang kontrak-kontrak kerja dan juga lesen-lesen yang berkaitan perniagaan kita tu tadi. Pengurusan dipindahkan sepenuhnya kepada syarikat, iaitu syarikat Sdn Bhd tu tadi. Jadi antara pengurusan yang penting adalah tentang pengurusan keuangan, pengurusan sumber manusia dan operasinya. Jadi video kali ini saya nak fokus kepada pengurusan keuangan, iaitu bahagian pengurusan akaun. Jadi apabila tuan dan puan semasa urus enterprise tu dia berbeza sedikit. Jadi bila tuan dan puan nak urus dengan Sdn Bhd ini tadi, bila dah buka syarikat tu tadi dengan company secretary, antara perkara yang pertama penting tuan dan puan perlu buka akaun bank untuk pengurusan akaun tu tadi. Apabila nak buka akaun bank ni tadi tuan dan puan, biasanya tuan dan puan perlulah melalui proses yang standard. Jadi tuan dan puan boleh pergi saja ke bank ataupun request daripada bank. Apakah boleh tengok juga dia punya maklumat dekat website sebab sekarang ni dalam keadaan pandemik, nak buka akaun secara online kena ada proses dan prosedur. Semak bank mana yang tuan dan puan nak buka tu tadi. Jadi untuk memilih bank, ciri-ciri bank yang macam mana itu tadi sebenarnya saya dah bincangkan. Ada beberapa video terdahulu yang saya dah bincangkan tentang bagaimana kita nak shop around. How do we shop around to choose suitable bank to be open for our business. Yang itu saya dah ada dalam video yang terdahulu, tetapi saya recap jugalah supaya tuan dan puan dapat melihat keadaannya itu. Jadi antara perkara-perkara penting yang dilihat untuk membuka bank ini sebenarnya dia tak ada ciri-ciri yang khusus sangat, tetapi dia bergantung kepada bisnes tuan dan puan itu. Adakah tuan dan puan memilih bank itu supaya pelanggan mudah untuk membuat bayaran? Contoh, mungkin ada bank-bank tertentu yang facility atau coveragenya lebih besar. Katalah kita banyak buat retail, jadi Maybank biasanya menjadi pilihan ramai orang. Bank-bank dan CIMB Bank. Jadi sekiranya tuan dan puan punya bisnes berbentuk B2B, jadi tuan dan puan lihat jugalah dia tak ada betul atau salah, tetapi terpulang kepada pilihan tuan dan puan mengapa pilih bank. Mengapa pilih Maybank, mengapa pilih CIMB Bank, mengapa pilih RHB Bank, mengapa pilih Public Bank, dia begitu. Jadi perkara-perkara yang ini biasanya saya akan bincang direct dengan usahawan selepas mengetahui jenis bisnes, latar belakang bisnes, pelanggan dia macam mana. Saya ada buat recommendation, tetapi itu bergantung kepada bagaimana cara bisnes itu diuruskan. Jadi bergantung kepada keadaan dan bisnes tuan dan puan lah. Ada setengah usahawan memilih cawangan bank. Itu contoh, dia kata dia nak buka M-Bank sebab dekat dengan outlet dia, dan outlet dia tu retail, maksudnya banyak cash transaction, dan dia nak supaya staff tak ada masalah untuk bank in duit. Itu pun terpulang. Jadi ada banyak justification mengapa tuan dan puan pilih bank-bank tertentu. Jadi antara perkara yang penting sekarang ini tuan dan puan, saya sarankan tuan dan puan buka akaun bank yang memberi sokongan kepada tuan dan puan untuk mendapatkan terminal
card terminal. Jadi tuan dan puan boleh terus install terminal, pelanggan tuan dan puan buat bayaran terus guna sahaja debit card. Kurangkan transaksi cash. Pilih bank yang urusannya mudah. Maksudnya bila kita buka tu, dia terus ada, mungkin dia terus ada package terminal tu, dan juga charge-nya tu, bank charge tu tadi mestilah dalam kapasiti yang tuan dan puan selesa untuk bayar. Dia ada charge-nya untuk perkhidmatan-perkhidmatan macam itu. Jadi tuan semak. Kalau macam mesin credit card pun sama. Jadi tuan dan puan semak bank yang mana yang mudah prosesnya dan memberikan kadar charge bank yang agak rendah berbanding dengan yang lain. Jadi tuan dan puan kena pilih, yang itu kena shop around. Tapi kalau tuan dan puan dah tahu saya nak buka Maybank, saya nak buka RHB contoh, go ahead buka. Jadi yang pertama sekali mesti buka bank account. Jadi nak buka bank account ni, tuan dan puan nanti akan bercakap dengan company secretary. Bercakap dengan company secretary, bukan accountant bercakap dengan company secretary, maklumkan kepada mereka bahawa tuan dan puan nak buka account bank dan mereka akan sediakan dokumen-dokumennya. Untuk pembukaan akaun bank tuan dan puan, company secretary dia maklum dokumen apa yang diperlukan kerana dia adalah satu dokumen yang standard. Mana-mana bank pun dia akan minta dokumen yang sama sebenarnya. Jadi tuan dan puan jangan risau. Kalau katalah first time tuan dan puan nak buka akaun Sdn Bhd, jangan risau. Mungkin cek dengan bank nak dokumen apa, dan pada masa yang sama terus bagi tahu dekat company secretary untuk sediakan dokumen untuk buka akaun bank yang baru. Jadi dia akan sediakan. Jadi tuan dan puan perlu semak saja cukup atau tidak dokumen itu sebagaimana yang diminta oleh bank. Jadi ada beberapa perkara yang company secretary akan sediakan termasuklah resolusi bank company resolution untuk buka akaun bank itu. Jadi dalam resolusi itu nanti akan ditanyalah kalau ada dua orang pengarah, siapa yang nak jadi signatory, siapa yang akan sign kelulusan untuk transaksi. Siapa yang akan bagi kelulusan tu. Jadi tuan dan puan boleh susunkan. Yang ini bergantung kepada bisnes tuan dan puan. Katalah tuan dan puan punya bisnes tu hanya dua orang partner dan suami isteri. Jadi tuan dan puan boleh susun contoh, katalah partner dua orang suami isteri. Sebab benda ni normal Jadi saya bawa dalam perbincangan perkara yang realistik dan praktikal yang banyak berlaku di luar sana. Katalah tuan dan puan mungkin adik-beradik ke, suami isteri ke, ahli keluarga ke, dua orang buka syarikat Sdn Bhd. Jadi dalam resolusi nak buka bank itu, nanti company secretary akan tanya siapa yang nak sign ni untuk meluluskan transaksi, siapa signatory. Jadi mungkin tuan dan puan akan letak dua-dua sekali, both to sign, dua-dua sekali kena sign untuk semua transaksi apa-apa, ataupun either one to sign, salah seorang. Ataupun tuan dan puan boleh juga setkan peraturan contoh apa-apa amount di bawah 5,000 either one to sign. Maksudnya kalau amount transaksi itu kurang 5,000, salah seorang sign, okey, boleh. Ataupun tuan dan puan sebut 5,000 dan ke atas, dua-dua kena sign. Jadi peraturan-peraturan ini adalah dalam resolusi pengarah resolusi syarikat tu kena ada. Jadi macam mana tuan dan puan nak decide? Yang itu sebenarnya dia tak adalah satu peraturan khas tetapi tuan dan puan perlu decide untuk jenis bisnes tuan dan puan tu. Apakah risiko-risiko yang tuan nak kawal dalam proses dan SOP bisnes tuan dan puan tu. Jadi saya kongsikan pengalaman saya tuan dan puan. Saya kongsikan pengalaman saya apa yang pernah saya buat kerana perniagaan itu transaksinya banyak. Maksudnya tiap-tiap bulan nak bayar bil, nak bayar sewa, nak bayar apa lagi, banyaklah perkara yang nak dibayar nak dibeli pada setiap bulan. Jadi kita tuan dan puan, kita sebagai owner, kita tak naklah asyik kita sahaja yang bertanggungjawab untuk semua tu. Jadi apa yang saya buat adalah saya letakkan nama staff. Saya letakkan nama staff, saya buat satu resolusi, letakkan nama staff pegawai akaun itu apabila transaksi di bawah 5,000. Transaksi di bawah 5,000 saya letakkan supaya staff yang sign. Apa-apa transaksi antara 5 ke 25,000, either one of the directors sign. Lebih daripada itu, both directors to sign. Jadi peraturan-peraturan ini dalam yang kita letak dalam resolusi itu adalah bergantung kepada macam mana tuan dan puan nak urus risiko pengurusan duit tu. Jadi takkanlah setakat bayaran 300, 500 kita sebagai owner juga nak sign. Jadi dalam keadaan tertentu kita nak staff kita yang jaga bahagian akaun tu yang uruskan. Jadi ini semua bergantung kepada SOP tuan dan puan dan proses pengurusan keuangan. Kalau tuan dan puan belum ada, if you don't have the process in place, don't.
Jangan dulu sebab kita tak nak staff tu tak ikut kita punya SOP. Kalau kita ada SOP, kita boleh buat macam tu. Kita tak ada lagi SOP, tak ada proses lagi, staff yang ada background account pun tak ada dalam syarikat ya, semua masih cacah marba, tak apa, tuan dan puan lah yang akan jadi signatory. Cuma dalam rancangan untuk mengembangkan dan menguruskan bisnes tu tadi mesti ada rancangan tu. Maksudnya sampai satu tahap, contoh kalau sale sebulan tu dah mencecah 100,000. Sale sebulan dah mencecah 100,000, tuan dan puan tak boleh lagi sebagai pemilik, sebagai owner nak sign kelulusan untuk setiap transaksi kewangan untuk syarikat. Kena let go juga. Maksudnya kena ada satu individu khusus yang bertanggungjawab untuk perkara itu. Jadi mungkin tuan dan puan kata, boleh ke bagi staf urus? Boleh ke bagi staf urus? Boleh. Dengan syarat tuan dan puan dah ada SOP dan pengurusan keuangan yang solid tu. Mesti dah ada. Jadi yang ini dia akan berkaitan dengan SOP dan proses pengurusan HR, sumber manusia pekerja. Pengurusan pekerja tu kalau tak betul, pekerja akan banyak salah laku dan tuan dan puan akan menghadapi masalah yang lebih besar. Jadi itu yang saya kaitkan dengan orang kata pengukuhan business improvement processes. Jadi bila proses-proses ini tuan dan puan improve dan baiki, tuan dan puan akan menyokong kepada pengembangan bisnes tuan dan puan tu tadi. Terutama apabila mengurus dengan syarikat Sdn Bhd. Tapi kalau sale tuan dan puan katalah sebulan tu cuma 10,000, 20,000, bawah 50,000 sebulan, kalau tuan dan puan sendiri yang memang akan bertanggungjawab kepada semua kelulusan duit keluar masuk, tak apa, terpulang sebab dia kira masih kecil lagi kalau sale sebulan tu di bawah 30,000, 40,000, dah sampai 50,000 tu dah kira besar sikit lah dah banyak transaksi. Jadi kalau dalam sebulan tu dah sale sampai 100,000, sepatutnya tuan dan puan dah ada satu orang sekurang-kurangnya junior account executive dah ada. Junior account executive dah ada in-house. Dah kena ada dah in-house. Jadi kalau tuan dan puan masih lagi takut-takut, tak nak lah nak ambil staff, nak bagi staff tu, maksudnya SOP dalam syarikat tuan dan puan, proses pengurusan kewangan dalam syarikat tuan dan puan belum kuat ataupun tak ada langsung. Itu yang jadi macam itu. Jadi kita fokus kepada penyelesaian. Takkanlah tuan dan puan semua transaksi nak beli barang RM100 pun tuan dan puan nak kena approve. Tak boleh sampai ke tahap itu kerana tuan dan puan sebagai CEO, sebagai pemilik, sebagai pengarah ada kerja-kerja lain. Jadi kalau katalah transaksi itu melibatkan bayaran kepada supplier sampai 20,000, 30,000 tu tak boleh lah. Memang perlu ada kelulusan mungkin daripada either one of the directors or both of the directors to agree. Jadi yang ini mesti tuan dan puan set dalam peraturan resolusi apabila nak buka account bank tu tadi. Jadi peraturan ni boleh ditukar tuan dan puan, jangan risau. Katalah tahun pertama tuan dan puan cuma suami isteri dua-dua, tuan dan puan kata either one to sign. Salah satu boleh sign. Tetapi sampai satu masa bila dah berkembang ni nanti tuan dan puan boleh buat resolusi baru untuk tukar pergi ke bank. Jangan risau. Tak apa. Kalau first time, this is your first year to do such arrangement, go ahead first. Buat dulu. Kemudian mungkin lepas tahun, 2 tahun, tuan dan puan dah nampak pergerakannya dah improve, tuan dan puan boleh tukar. Jadi sampai satu masa bila tuan dan puan memang dah ada seorang account executive ataupun bahagian tu dah ada pengurus, mungkin tuan dan puan nak lantik dia pula sebagai signatory tu, boleh. Kemudian, buat kemudian. Jadi tapi kita dah bersedia kita dah bersedia. Jadi tuan dan puan kena bersedia juga Jadi pengalaman saya kalau macam dalam sebulan tu sale kita dah 100 lebih maksudnya kalau sale kita tu setahun mencecah 1.5 million ke dah 3 million, maksudnya tuan dan puan dah tak boleh nak urus semua tu sendiri. Mesti dah ada satu finance and accounts manager yang ada dalam syarikat tu. Jadi kalau tuan dan puan punya sale katalah setahun average sale setahun 1.3 million, sepatutnya tuan dah ada minimum satu junior account executive sebab kita ada accountant luar yang kita lantik juga kan untuk semak. Jadi kena ada minimum. Itu minimum requirement tuan dan puan. Kalau tidak tuan dan puan tak akan dapat memperbaiki proses pengurusan keuangan untuk bisnes tu tadi. Jadi ini kita kena ada tu. Jadi kita kena faham sekarang. Jadi kita susunkan supaya kita jalan ke depan tu kita tahu macam mana nak buat. Jadi tuan dan puan, pengurusan gaya korporat ni bukan hanya setakat image, kita ada staff ramai, kita pakai blazer, pakai coat, bukan tuan dan puan. Pengurusan gaya korporat yang sebenarnya dia melibatkan banyak proses-proses yang perlu diperbaiki. Proses kerja ataupun cara kerja itulah. Jadi dia bukan setakat SOP. Orang selalu jumpa saya nak buat SOP file tebal-tebal, bukan. SOP itu adalah satu perkara yang kita perlukan betul, tetapi cara kerja itu mesti tally dengan apa yang kat dalam SOP itu tadi.
Ya, tuan dan puan Jadi tak apa, mungkin ini adalah tahun pertama, 2021 ni merupakan tahun pertama tuan dan puan nak mengurus secara sedang berhad, mulakan. Jadi tak perlu takut. Cuma kita bersedia untuk mengurus risiko, dan kalau kita ada buat kesilapan tu kena baiki segera. Sebab kalau dia melibatkan keuangan tuan dan puan, dia jadi kritikal kerana dia akan melibatkan banyak perkara lain. Itu bahagian yang pertama tentang pengurusan keuangan. Jadi untuk memastikan bahagian pengurusan keuangan ini baik tadi tuan dan puan, dia ada kaitan dengan HR tadi. Jadi kena ada pengurusan dan perancangan bagaimana berapa bajetnya, berapa orang kata jumlah yang kita perlukan untuk buat masuk staff. Contohnya nak buat masuk staff junior account executive ni tadi contohlah kan, berapa. Jadi kena ada kira-kira yang dibuat di bahagian HR. Jadi selain daripada pengurusan yang ini, tuan dan puan akan nampak ada keperluan-keperluan lain. Contoh, mungkin tuan dan puan perlu buat masuk consultant ataupun advisor untuk pastikan tuan dan puan dapat mengurus ni dengan betul. Atau tuan dan puan perlu ada budget allocation untuk buat masuk pengarah. Maksudnya allowance pengarah tiap-tiap bulan tu apa yang sesuai untuk diberi supaya dia duduk sebagai board of directors dan masuk dalam mesyuarat kita. Mesyuarat kita lah, mesyuarat apa orang cakap directors, mesyuarat pengarah tu tadi, untuk bantu kita buat keputusan-keputusan ni tadi. Kan? Jadi tuan dan puan kena dia ada kaitan dengan pengurusan HR ni tadi. Pengurusan HR ni melibatkan kira-kira berapa sebenarnya perbelanjaan-perbelanjaan yang diperlukan untuk membawa masuk sumber-sumber dan talent yang berkenaan dengan manusia lah. Jadi manusia ni macam-macam lah. Tak kira lah dari segi kerja operasi ke, dari segi manager ke, top level manager ke, middle level manager ke. Jadi itu antara keperluan kaitannya apabila kita kata tentang pengurusan kewangan dan HR. Kerana dia akan reflect kat bahagian operasi. Jadi adakah apabila kita dah susunkan akaun tu elok tu tadi, adakah dia reflect bahagian operasi? Maksudnya bahagian sales dapat target, bahagian marketing buat kerja, bahagian operation maksudnya deliver servis ke, deliver produk ke apa tu, match dengan keperluan ataupun janji-janji kita kepada pelanggan tu tadi. Jadi tuan dan puan tak kira walau bagaimanapun saya suka bawa pendekatan tu bermula dengan bahagian pengurusan kewangan, bermula dengan situ dulu, kemudian yang lain-lain tu akan masuk sekali. Kalau tuan dan puan tanya saya, kerana kita hanya boleh kontrol ataupun kita akan dapat satu kawalan yang betul dalam sebuah syarikat itu atau perniagaan kita apabila kita ada angka-angka data-data yang kita boleh analisa. Dan angka-angka data-data yang saya maklumkan ini tadi, yang signifikan adalah dari segi angka-angka dari laporan-laporan keuangan yang terhasil daripada pengurusan akaun yang betul. Jadi tuan dan puan, kalau yang dah ada sekarang tu tak apa, boleh teruskan, tetapi review dan perbaiki dari masa ke semasa supaya proses kerja kita itu menyokong kepada rancangan untuk kita mengembangkan syarikat kita tu tadi, mengembangkan perniagaan kita tu tadi. Jadi contohlah tuan dan puan, kita dah sebut tadi kan, pengurusan akaun, nak buka bank akaun. Kemudian bagaimana pengurusan laporan akaun? Tuan dan puan tak boleh bawa budaya pengurusan akaun enterprise apabila buka syarikat sedang berhad, tak boleh. Cara item-item yang tuan dan puan rekod, cara perekodan tuan dan puan perlu lebih detail, perlu lebih berdisiplin apabila buka syarikat sedang berhad. Jadi pengurusan gaya korporat ni bukan hanya tentang look tuan dan puan. It's not about how many staff do you have. It's not about how good you look in your blazer or in your coat. No. It's about how determined you are to build your company through the business process improvement. As well as the business formation, the structure tu tadi. Jadi tuan dan puan, strategi bisnes macam tuan dan puan nak jual macam mana, tuan dan puan nak buat marketing macam mana, yang itu saya yakin tuan dan puan lebih arif. Tuan dan puan kenal siapa customer, tuan dan puan kenal produk apa, servis apa yang tuan dan puan boleh jual, yang itu tuan dan puan punya kepakaran. Tetapi di bahagian pengurusan dan struktur nak urus syarikat ni tadi, tuan dan puan perlu ada sistem sokongan ataupun orang-orang yang betul dalam syarikat tuan dan puan. Kalau mereka bukan full time staff sekalipun, tuan dan puan mesti susunkan supaya tuan dan puan ada akses kepada orang-orang yang sebegini. Jadi untuk itu tuan dan puan, pagi ini
Perbincangan saya tadi lebih kepada transisi daripada enterprise ke Sdn Bhd yang memberi fokus kepada pengurusan akaun, tetapi tuan jangan lupa dia akan berkaitan langsung dengan pengurusan sumber lain iaitu sumber manusia dan juga pengurusan di bahagian operasi. Jadi operasi tu ada banyak lah yang tuan dan puan biasa buat lah, marketing, sales dan juga deliverables tu. Kalau ada production ke apa, dia termasuk dalam bahagian tu. Jadi tuan dan puan, untuk itu pagi ini saya tamatkan perbincangan dalam video kali ini, dan sekiranya tuan dan puan dapati kandungan video ini memberi manfaat kepada tuan dan puan, boleh share dengan yang lain supaya kita dapat sampaikan sedikit maklumat ini, tetapi memberi idea baru ataupun orang kata perkara yang tuan dan puan perlu lihat semula, perlu fikirkan semula untuk menjadikan bisnes tuan dan puan ini berkembang sejajar dengan pengurusan syarikat tuan dan puan itu tadi. Jadi untuk itu tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama sehingga tamat. Jadi dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.